Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tajuk, satu bab yang dipilih, yang diberi kepada saya untuk saya kupas pada malam ini berkenaan dengan hak penjagaan anak yatim, ataupun apa yang patut kita buat terhadap golongan yang disebut sebagai yatim. Perlu kita fahami, anak yatim ni adalah anak-anak yang kematian ayah ataupun ibu. Anak yatim ni golongan yang lemah dalam Islam, kerana dia hilang tempat pergantungan. Sama ada pergantungan kasih sayang ataupun pergantungan daripada sudut siapa nak pelihara dia. Dia terputus daripada orang jaga dia. Oleh kerana itu, Islam ni dia tidak membiarkan manusia hidup dalam keadaan tanpa orang ambil tahu. Hidup keadaan lepas begitu macam lembu kambing, tidak. Islam tak benar hidup begitu. Kenapa? Islam ni dia ambil berat tentang diri dan pengurusan harta benda. Dalam soal mengurus harta anak yatim, hendaklah berlaku adil dan baik dalam mengurus urusan yang berkaitan dengan anak yatim ini. Dalam Al-Quranul Karim terdapat lebih kurang 6 ataupun 7 ayat suruhan Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjaga hak anak yatim. Kalau kita nak bahagi, kita boleh bahagi kepada yang pertama sekali, Allah Ta'ala suruh kita berbuat baik dengan anak yatim. Hal berkenaan dengan buat baik anak yatim ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat lebih kurang. Bahagian buat baik dengan anak yatim sahaja. Kemudian ada ayat berlaku adil terhadap anak yatim. Berlaku adil terhadap anak yatim tu ada lebih kurang dalam 3 ayat. Dan seterusnya perintah mendermakan harta kepada anak yatim Allah Ta'ala sebut dalam lebih kurang 4 ayat. Dan diperintahkan mengurus keperluan anak-anak yatim dengan adil lebih kurang dalam 6 ayat. Dan last sekali berkenaan dengan perintah
memberi harta pusaka yang ada juga bahagiannya kepada anak yatim, 1 ayat. Dan harta rampasan perang, di sana juga ada hak anak yatim ke atas harta rampasan perang. Dia panggil harta ghanimah. Harta ghanimah. Orang pergi berperang, menang Islam berperang ni, zaman dulu apabila peperangan itu diketuai oleh nabi-nabi, saya tak boleh ambil harta rampasan perang tu zaman dulu. Mari zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW, harta rampasan perang itu boleh dibahagikan. Dan dalam bahagian itu ada hak anak yatim. Baik. Kalau rujuk kuliah saya sebelum daripada ni lah, kalau biasa tengok dalam YouTube ke apa, saya telah sebut banyak kali hak anak yatim ni, lebih kurang dalam 3 ataupun 4 siri. Tapi oleh kerana ada yang tak pandai nak tengok YouTube, tak pandai tengok video, jadi malam ni kita ulas berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Menyuruh kita buat baik dengan anak yatim. Allahu akbar. Sedap kursi tuan-tuan ni, beli mana ni? Ya, besar elok di kursi ni. Boleh mari tiap-tiap minggu ni. Baik. Ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, ayat yang ke-83. Ayat yang ke-83. Kita tengok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Suratul Baqarah ayat 83. Baik. Sebenarnya ayat 83 ni dia dalam cerita orang Yahudi sebenarnya. Dia sebenarnya adalah cerita orang Yahudi, iaitu Yahudi yang hidup pada zaman Nabi SAW, dan apakah perangai yang buruk yang ada pada mereka itu. Sebab apa? Ayat ni juga dia mengingatkan kepada para sahabat untuk menerima ajaran Nabi SAW sepenuhnya, dan apabila mengucap 2 kalimah syahadah, nescaya orang itu telah menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dan dia kena terima juga Nabi Muhammad SAW ni sebagai Nabi. Dia punya latar belakang ayat ni, itu para sahabat ni ada yang pernah belajar dengan orang Yahudi belum pada kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Oleh kerana itu, apabila Nabi SAW berada bersama mereka, ada di kalangan mereka yang tidak menerima Nabi sepenuhnya, kerana masih lagi terkesan dengan ajaran yang dibawa oleh orang Yahudi tadi. Maka ada orang yang dengar, dan ayat ni juga ditujukan kepada kita, khitabnya kepada kita, bahawa jangan kita sangka Bani Israel saja buat kesalahan ni, kita pun ada juga perangai ni. Baik. Allah Ta'ala sebut perangai dia, wa id akhadna mithaqa Bani Israel, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan Bani Israel. Ayat ni dan ayat-ayat selepas ni menyebut ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat yang Bani Israel telah pun bersetuju untuk mengikutnya. Jadi berkenaan dengan anak yatim ni, bukan sahaja zaman Nabi Muhammad disuruh jaga anak yatim, tetapi disuruh juga jaga sebelum daripada zaman Nabi Muhammad SAW lagi,
itu nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Ya Allah Ta'ala sebutlah kitab Taurat itu sendiri. Makna penjagaan kepada anak yatim ni satu perkara yang diturunkan oleh Allah, yang kita sebut sebagai dalam agama samawi sebelum daripada zaman Nabi Muhammad. Dalam Taurat pun ada sebut, dalam Injil pun ada sebut, kerana ia merupakan syariat. Jika zaman Nabi Muhammad SAW sahaja, kalau Bani Israel tak mau ikut dan Bani Israel tak pernah dengar, mana sabar jaga anak yatim ni? Bani Israel telah pun dengar benda ni, telah pun tahu. Baik, yang pertama sekali perjanjiannya, la ta'buduna illallah, jangan sekali-kali kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembah di sini dengan maksud dua cabang, iaitu ibadah dan juga doa pada Allah. Ibadah dan juga doa. Ibadah kita hanya pada Allah, permintaan kita hanya kepada Allah, tak boleh kepada yang lain. Dalam apa sahaja kita minta mesti dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Perintah yang keduanya, wabil walidayni ihsana, berbuat baik pada kedua ibu bapa. Ni pun siapa dia agama mana pun boleh terima, ni buat baik pada ibu bapa. Wadil qurba, kaum kerabat. Wal yatama, barulah mari anak yatim. Cuba tengok. Yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut, wa akhadna mithaqa bani Israil la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Yang pertama sekali mesti buat baik pada ibu bapa. Ni ajaran Taurat ni, tapi disebut oleh Al-Quran. Kerana ajaran Taurat yang ada kesamaannya dalam Al-Quran, buat baik pada ibu bapa, la ta'buduna illallah, sama. Jadi mari di mana agama yang kata Uzair itu anak Allah, agama Yahudi. Al-Masih itu Nabi Isa itu anak pada Allah. Mari di mana? Ajaran yang karut, yang tidak ada dalam kitab, mengatakan itu Tuhan yang ada anak. Sebab ni syariat Taurat, apa yang ada dalam Taurat itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkenaan dengan muamalah. Yang pertama sekali kita dengan Allah, muamalah kita dengan Allah, jangan syirik pada Allah dengan cara la ta'buduna illallah. Satu, kita dengan sama-sama manusia, wabil walidaini ihsana, buat baik pada ibu bapa. Itu ajaran daripada dulu lagi. Wadil qurba, lepas ibu bapa, kaum kerabat kita. Bukan saja buat baik pada ibu bapa kita, tapi buat baik pada keluarga kita. Kadang-kadang manusia ni dengan keluarga dia tak baik sangat. Dengan orang lain okey, tapi dengan keluarga dia tak buat baik sangat. Orang lain tu boleh jadi sanggup dia tolong, tapi keluarga dia sendiri payah nak tolong. Ada jenis begitu manusia, sebab dia tak hayati ayat Al-Quran dengan betul. Wadil qurba, keluarga nombor satu, lepas pada ibu bapa. Barulah datang wali yatama, dia mari anak yatim dulu. Kita disuruh berbuat baik anak yatim adalah kanak-kanak belum baligh yang kehilangan ayah mereka. Kalau kematian ibu, dua-dua tu bahasa Arab panggil aji, dia panggil kematian ibu. Kalau dua-dua tu orang kita kata yatim piatu. Ayah pun mati, mak pun mati. Yang belum baligh, bila dia akil baligh, dia kena serahkan balik harta yang dia pegang. Orang yang jaga amanah, jaga harta dia tu, dia kena serah balik pada anak yatim tu, supaya anak yatim tu urus sendiri harta dia. Contoh dah, adik kita mati, anak nakal kita duduk dengan kita dah, belum baligh lagi, kita pelihara. Adik kita tu banyak harta, syarikat dia kita yang jaga sebab anak-anak dia kecil-kecil lagi. Kita pun tolong jagalah syarikat dia semua sekali. Bila dia dah akil baligh ni bukan makna dia dah umur 15 tahun apa. Dia dah pandai urus sendiri. Baligh umur 15 tahun satu hal dah, tapi dia pandai urus sendiri. Ada orang yang baligh tapi tak pandai urus lagi. Kalau kita bagi harta budak umur 15 tahun akil baligh, kita kata, ataupun budak umur 13 ke 12 dah sudah akil baligh,
Kita nak bagi harta pada dia untuk dia urus, mungkin harta tu akan jadi habis. Kita pegang dulu. Sebab kita ada beri amanah untuk jaga harta ni. Lepas daripada dia tu keluar universiti, dia tu perlu kepada pekerjaan dan sebagainya, kita pun panggil dia ni, harta ayah awak tinggal ni, Pak Long tolong jaga sebab ayah awak gini, bagilah dekat dia, selesai masalah. Kita pun dapat pahala sebab tolong jaga harta dia. Mungkin kalau bagi pada dia, masa dia bawa-bawa akil balik tu, dia buat beli macam-macam, mudah. Kalau harta banyak, mungkin beli motor 10 biji, beli telefon 5-6 biji, markah pun tak ada kiri kanan. Hak tak akil balik lagi pun ada markah dah. Apatah lagi hak akil balik. Tu yatim piatu, tidak ada mak, tidak ada ayah. Tu lagi sedih bila yatim piatu. Anak yatim ni memerlukan bantuan kerana mereka hidup kesusahan. Dan selalu ayahnya mencari rezeki bagi keluarganya, tiba-tiba ayahnya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada tempat untuk dia mengadu pada siapa. Lepas anak yatim, wal masakin, orang miskin. Ini adalah urutan ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dulu. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut mana dulu, mana kemudian. Ada juga ayat Al-Quran, kalau kita tengok berkenaan dengan yatim, ayat 220. Ayat 220. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fid dunya wal akhirah. Suratul Baqarah ayat 220. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Suratul Baqarah ayat 220. Kita tengok apa makna dia. Baik, bismillah. Orang kita ni kadang-kadang dia tak ambil tahu sangat pasal anak yatim ni. Anak yatim berapa orang dalam kampung dia tak ambil tahu sangat. Sebab apa kita pun tak boleh nak tahu sebab apa orang kita ni tak ambil tahu pasal anak yatim. Kita kata serah kepada rumah anak yatim lah. Tu hak bahagian rumah anak yatim. Nasib baik Allah Ta'ala bagi gerak ke hati-hati ada orang nak pelihara anak yatim ni. Patutnya kita kena mudahkan urusan anak yatim. Yang jadi kita buat payah tu sebab apa? Segala urusan anak yatim ni kena permudahkan dia. Sebab dia tak ada tanggungan. Tak ada siapa nak ambil tahu pasal dia. Walaupun dia penakal ramai pun belum tentu. Belum tentu. Ada ke tak orang nak ambil tahu pasal dia tu, belum tentu lagi ada ke tak. Sebab dia yatim. Dia tak ada hilang segala-gala. Orang yang dia paling dia kasih tidak ada. Nabi SAW sendiri pun anak yatim. Ad-duha wa al-layl idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Fa ammal yatima fala taqhar. Bila kamu yatim, wahai Muhammad, aku yang jaga kamu, aku yang bela kamu. Nabi anak yatim. Yatim Nabi ni daripada Nabi tak sempat lihat ayah dia. Ayah dia meninggal dalam keadaan Nabi duduk dalam perut lagi. Keluar Nabi, duduk lama tak ada lama, dia menyusu ke orang lain, duduk tak ada lama dengan mak. Mak pula meninggal, mak Nabi wafat. Yatim piatu, duduk dengan tok wan, sayang punya tok wan, cucu Masya Allah, bawa pergi mana-mana pun bawa pergi. Abdul Muttalib ni, mana dia pergi pun dia bawa Nabi. Dalam mesyuarat pun dia bawa Nabi. Dia mesyuarat sama-sama dengan pemimpin musyrikin lain, dia bawa Nabi. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, masa Nabi telah pun jadi Nabi, dia ingat zaman kecil dia. Perjanjian Hiful Fudul, perjanjian yang dibuat oleh Abdul Muttalib, datuk Nabi masa tu. Orang yang mari berniaga di Mekah ni,
Orang Mekah ambil barang dengan orang luar yang mari meniaga di Mekah ni. Bila orang luar ambil barang, bila orang Mekah ambil barang dengan dia, dia tak bayar balik. Bila kawan tu minta, dia marah pula kawan tu. Dia marah pula kawan tu. Sebab apa? Sebab dia kata mu mari meniaga di Mekah, kita tak bayar-bayar, dia kira gitu. Oh senang. Samsung musyrik Mekah ni Samsung. Bukan seorang kena, banyak orang yang kena begitu. Yang menyebabkan orang luar ni beritahu kepada Abdul Muttalib, yang bangsa itu Abdul Muttalib sebagai Sayyidul Makkah, sebagai ketua Mekah. Dia tak panggil raja, dia panggil Sayyidul Makkah, tuan kepada Mekah ini, tolong jaga Baitullah. Abdul Muttalib ni orang baik, dia orang baik. Datuk Nabi Takwan Nabi ni orang baik. Last sekali buat perjanjian di antara peniaga yang masuk meniaga di Mekah dan juga orang yang meniaga di Mekah, orang yang ambil barang tu. Nabi sebutlah hadis tu. Nabi kata kalau aku jadi Nabi pada ketika itu, aku pernah hadir dibawa oleh Takwan aku Abdul Muttalib ni buat perjanjian tu. Kalau aku jadi Nabi dah masa tu, aku yang akan setuju dengan perjanjian itu. Walaupun dibuat oleh datuknya bersama dengan pemimpin lain, sebab perjanjian itu membela seorang yang ditindas dan dizalimi dalam bab perniagaan. Sebab tu meniaga apapun, dia tidak boleh ada judi, dia tidak boleh ada riba, dia tidak boleh ada penekanan, tekan seseorang, tak boleh. Dia panggil riba, lepas tu maisir, judi, satu lagi ghirar, dia panggil ghirar, iaitu menekan bab niaga. Ataupun kita panggil buat aniaya, naik harga barang sampai melambung tinggi sangat, tak boleh, haram juga. Niaga jenis Yahudi begitu tu. Yahudi bila orang nak semua barang tu, dia buat naik harga. Tu. Bila orang nak semua barang tu, dia buat naik harga. Sebab tu ramai saya tengok Facebook tu orang kata durian ditanam Malaysia, harga tu Yahudi, dia kata. Betul ke tak tahu lah. Durian tu orang tanam di Malaysia, tumbuh di Malaysia, tapi harga tu Yahudi. Sebab Yahudi yang curang dalam perniagaan. Tak boleh perniagaan yang jenis menindas, dia panggil. Menindas. Atau kalau kita main kutu, ada kan? Kita berpakat, kita berjanji. Kita kumpul-kumpul, kawan ni boleh dulu. Kumpul-kumpul, kawan ni boleh. Tiba-tiba bila boleh kita langgar perjanjian tu. Tak boleh. Kita kena habis turn sebab berjanji. 12 orang. Dia panggil sistem apa? Ta'awun, tolong. Menolong. Siapa dia bulan ni? Kita tolong dia dulu. Bulan depan siapa dia pula? Tolong kawan ni pula. Dia kena cukup satu turn dia. Lepas tu baru boleh berhenti. Baru boleh berhenti. Ni kita berhenti sekat jalan. Turn kita berhenti, malah main. Dia boleh duit kita lah. Hak belakang nyanyi lah. Dia panggil hira. Dia panggil benda tu tekan orang. Tak boleh. Kita ikut asal perjanjian. Kalau kita kata main 12 orang, 10,000 sebulan. 10,000 sebulan. Nampak ni? Ni kena turn kita, kan kena. Lepas pada turn kita last sekali. Kita tunggu. Tiba-tiba ada kawan-kawan kita depan-depan tu, 2-3 orang cabut lari. Yang dia terima duit penuh, kita terima duit kurang. Nampak ni? Itu yang jadi haram, yang jadi tekan orang tu, tak boleh. Ada akad perjanjian tu dengan betul macam mana? Macam mana perjanjian tu? Lepas tu dalam mazhab Syafi'i, dia tidak terbuka sangat dalam bab perniagaan ni nak banding dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i tak boleh bayar deposit. Deposit tak boleh bayar. Hambali kena bayar deposit. Sebab takut berlakunya penindasan. Kita tempah baju contoh, tempah jubah lah. Tempah siap. Kena bayar deposit. Mazhab Syafi'i tak ada bayar deposit.
Mazhab Hanafi, Hambali, Imam Ahmad boleh bayar. Kenapa? Kalau takut kawan tu lari. Kalau macam saya, kita poh baju, tiba-tiba saya lari, deposit pun tak bayar, siapa nak pakai baju saya besar gini? Takkan nak buat selimut. Boleh nak buat tu? Maka dia bayar deposit. Mazhab Syafi'i tak boleh. Saya bagi tahu begitu tu supaya minda kita ni terbuka sikit, bahawa kita dalam bab perniagaan ni tidak banyak sangat kita pakai mazhab Syafi'i, tak banyak. Sikit pakai mazhab Syafi'i. Nasib baiklah ada yang lain, mazhab lain, pendapat lain yang lebih terbuka luas. Contohnya mazhab Hanafi, banyak mazhab Hanafi dia buka satu-satu. Kita berniaga online itu online kita order barang Shopee lah. Shopee kan, kita order barang Shopee. Bila kita order barang kat Shopee, kat internet semua ni, kita nak akad dengan siapa? Kita tak tahu tuan dia. Nak mesej pada Shopee pun kita tak tahu tuan dia nama apa. Di situ tidak ada akad jual dan beli. Mazhab Syafi'i tak boleh, tak ada akad. Dia kena sebut saya jual, saya beli. Tapi mazhab lain tak apa, tak ada akad. Bermakna kita guna juga mazhab lain ketika mana orang yang tidak ada di hadapan kita tu, itu kita beli barang online dan sebagainya tadi. Tapi kalau kita tu rasa nak jelas, kita beli di market, nampak kawan tu, saya belilah, saya jual, tak apa. Itu dalil mazhab Syafi'i, mesti ada akad. Itu je, saya beli, saya jual. Taklah kata kena pegang duit itu, saya jual dengan harga banyak, terima sah. Bukan menikah ni, nak sah-sah tak. Dia tak payahlah benda tu. Jadi susah pula, jadi payah pula. Di mahat saya baru ni ada orang mari bayar zakat. Tak tahu siapa, saya pun tak kenal. Dia mari bayar zakat, kata, tak apa ustaz, bayar zakat sambil berdiri. Cakap sambil berlari tak apa. Dia takut tak boleh. Dia kena duduk dulu, saya bagi zakat kena ada lafaz niat apa, kata tak ada. Bagi niat daripada rumah lah, turun nak cari bagi di mak saya ni nak bagi zakat. Niat lah tu. Gitu ustaz kata. Tapi saya duduk pergi mengaji dengan seorang ustaz, dia kata kena akad, dia kata kena saya bayar zakat dengan banyak terima tu. Kata dia mazhab Syafi'i kot. Kata boleh jadi juga. Habis mazhab Syafi'i pun tak sampai teruk gitu. Bismillah. Saya ingat mengaji bab nikah, Tok Guru Hanafi. Saya ni banyak belajar fiqh Hanafi. Tok Guru Hanafi bab nikah, senang nikah ni sebenarnya. Dia kata dia syarah, saya ingat, senang nikah. Dia senyum, dia kata. Dia bercakap tu dia senyum. Ada benda ni, saya kata. Dia kata bukan nak tunggu nak bersalam, nak apa, tak susah, dia kata. Orang tu duk buat padi, dia kata, duk buat padi. Kita lalu kat atas jalan. Jadi anak dara cantik seorang. Kita pun kata, Pak Mak, aku nak menikah dengan anak daramu. Boleh tak ada masalah. Sah lah Pak Mak. Sah ni, dia kata. Ambil duit ni, mas kahwin. Boleh Nah, saksi ada 2 orang anak dia tu. Nak laki 2 orang ada saksi, Pak menakan dia ke, adalah duk buat sama-sama jadi saksi. Kita bagi tahu ke Pak Mak begitu, dia kata. Sah lah nikah. Lepas tu dia kata buat gitu, dia kata. Kalau buat begitu teruk lah tak. Alah, tuan-tuan boleh benda ni pergi buat sungguh. Tengok anak tu Iman comel-comel sikit. Nah, Tok Iman, kalau Tok Iman beri anak saya, boleh Tok Iman kata. Sah, sah. Kita ingat ke buat lawak gitu je. Kawan ni sungguh. Tapi dalam urusan bab nikah ni, kalau betul-betul lah berlaku begitu, tanpa main-main, untuk niat main-main apa, berlaku akad. Jadi kena berhati-hati dalam bab begitu. Sebab tu orang kata bab nikah kahwin jangan duduk main-main. Jangan duduk main-main. Sebab tu Nabi kata kalau jumpa calon jodoh tu kena kahwin cepat-cepat. Kahwin cepat-cepat. Jangan lambat-lambat. Orang sunnah kita ni kena kahwin cepat-cepat. Jangan lambat lah. Jumpa calon, go. Pakcik, kahwin dah, tak apa.
Boleh seorang lagi. Kalau berani. Tu hak belakang tu dia buat gitu lah tu. Nampak ni? Tu dia. Sebab tu saya ceramah bab anak yatim, saya kata bukan jaga anak yatim saja, ibu yatim tu kena jaga juga. Boleh? Buat kira rumah macam mana nak jaga ibu tu. Dia kata jaga anak boleh tahan lagu ustaz kan. Jaga ibu tu istikharah dulu. Bini kata tak payah istikharah lah bang, kita tak jadi terus kata. Tak payah dah istikharah lah. Baik. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mengenai dunia akhirat, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai anak yatim. Masalah ketiga, anak yatim macam mana? Siapa nak pelihara? Baik. Hadis Nabi SAW, Nabi sebut kafilul yatim, orang yang menanggung anak yatim miliknya ataupun milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini. Nabi sebut dua ni, ambil wak gitu, mengisyaratkan dengan dua jari baginda, aku dengan dia di syurga gini. Makna boleh berjiran dengan Nabi. Kau jaga anak yatim, Allah besar pahala. Kita tak ambil tahu anak yatim. Di masjid-masjid kita kadang-kadang tak ada jawatan kuasa duk cara anak yatim, tak ada. Gini Nabi buat untuk anak yatim, orang yang khas jaga anak yatim. Ada setengah daripada kita ni, duk pergi Mekah tiap-tiap tahun Mekah. Dalam kampung dia tu anak yatim ramai. Tak ada seorang anak yatim pun dia jaga, tidak ada. Nabi sebut lagi. Daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, mana-mana orang yang mengurus 3 anak yatim, maka dia diibarat orang yang melakukan qiyamul lail pada malam harinya, berpuasa pada siang harinya, berangkat pagi dan petang dengan pedang terhunus jalan Allah. Dan aku berada di syurga seperti 2 saudara, sebagaimana 2 orang yang bersaudara, dengan orang yang jaga anak yatim ni. Dan baginda melekatkan 2 jari, Nabi buat gitu, jari lunjuk dengan jari tengah, aku dengan dia dalam syurga. Nabi sebut bahawa seibarat orang yang melakukan qiyamul lail malam, puasa pada siang, berangkat pada petang itu ke jalan Allah Ta'ala berjihad. Mana besarnya pahala. Pok kita kena ambil tahu ni lepas ni. Paling kurang dalam kampung kita je, paling kurang dalam kampung kita, kawasan ni. Duduk di bawah qaryah masjid ni. Letak tabung depan satu, tulis tabung anak yatim. Jangan kumpul saja. Sebab ada masjid hok kumpul duit anak yatim ratus-ratus ribu tapi tak mengalir pun. Apa? Sebab AJK masjid duk tengok duit je, syok tengok duit banyak. Duk tengok duit banyak tu jadi syok, banyak duit masjid kita. Duk main banyak duit masjid kita, duk main gitu. Nah, ada jenis gitu ada. Jenis pegang masjid tak tahu nak buat apa duit masjid tu. Belanja lah. Nak simpan buat apa duit masjid ni? Bukan duit kita pun, bukan harta kita, bukan hak kita. Belanja lah. Katakan duit kita tak ada, kalau ustaz belanja habis dah, minta ke majlis. Takkan majlis tak bagi. Takkan tuan-tuan nak tutup masjid sebab apa? Tak boleh bayar elektrik ustaz, TMB potong. TMB pun tak sanggup nak bayar potong. Betul tak? Minta ke majlis, minta solar pula, solar. Dah kalau duk masuk solar masjid tu, jimat sikit dia kata, minta lagi. Ni majlis terpaksa ambil duit tu sebab apa? Sebab tak belanja. Jadi AJK masjid buat apa? Bukan masjid ni, masjid New Zealand ni. Ada kena mengenal dengan masjid ni. Lapok bazar tak panggil lepas ni. Dah, bismillah. Alhamdulillah lah masjid nampak belanja masjid ni. Kapet nampak baru, meja nampak baru, sound system nampak sedap. Tu tanda orang belanja duit. Tahu tak? Orang tak belanja duit, tulis je papan hitam. Mari speaker Allah, kuat suara kita pada speaker. Sakit tekak-tekak. Nampak duit masjid duit banyak, tak ada. Lepas ni ambil tabung satu, tulis tabung anak yatim. Letak situ. Setahun sekali kita raih anak yatim.
Dekat-dekat nak Ramadan ataupun bulan Ramadan, kita panggil anak-anak yatim lah kampung tu, kita sembelih kambing apa ke, panggil buka puasa. Tu bagi hadiah. Bagi duit raya pada dia. 100 orang ke apa. Suka dah, dia suka dah. Tanda kita ni ambil cakna anak yatim. Saya rasa, kalau setiap masjid boleh ambil cakna benda ni, saya rasa bumi Perlis ni makmur. Sebab apa? Kita semua pakat-pakat duk pelihara anak yatim. Kita nak ambil letak rumah kita pun tak boleh dah. Rumah kita pun ramai dah anak. Takkan nak ambil dia dengan mahram lagi payah, susah. Kita nak pergi nak buat rumah untuk pelihara anak yatim, kita tak ada modal, kita kata. Tak apa, paling kurang kita pergi mana-mana sekolah-sekolah yang ada anak yatim. Cikgu, yuran dia ni saya bayarlah bulan-bulan. Kalau kita ada duit. Kalau kita ni jenis tak boleh nak tanggung bulan-bulan, buat setahun sekali macam saya sebut tadi. Setiap kali Jumaat, ni duit anak yatim ada dah. Ni, RM5 ada dalam poket ni. Ataupun RM2, tak apalah. Paling sikit, walaupun untung harum manis tu RM20,000. Derma RM2 pun tak apalah. Nak masuk syurga. Syurga mana tak tahu nak masuk tu. Tak apa ni. Untung harum manis RM20,000, untung derma RM2. Bismillah. India kata pora, India kata. Dah, boleh balik lah dia kata. Sebab apa? Sebab derma banyak sepatutnya. Allahu Akbar. Bab derma ni memang kita kalah, orang kita kalah. Saya selalu cerita Sulaiman Ar-Rajhi, Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, tuan-tuan pergi di Kuala Lumpur, Perlis ni tak ada. Kalau Ustaz rasa ada, Ar-Rajhi Bank. Di Kelantan ada. Ar-Rajhi Bank tu, kita pergi di Mekah dah. Dia punya owner dia, Allah maghfir lahu, meninggal dah. Sulaiman Ar-Rajhi, Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Bila dia masuk Masjidil Haram tu, dia pakai, saya pernah tengok, dah lama dah. Dia masuk Masjidil Haram tu, dia pakai kursi roda elektrik tu. Tak ada bodyguard apa dia. Rebel dia hantar depan tu, ditekan, bung, dia masuk. Oh, kenal dia kenal lah, tak kenal tak kenal. Di mana dia pergi dulu? Dia pergi dekat halaqah Syekh ni, halaqah Syekh. Halaqah ni, dia ada halaqah dalam Masjidil Haram tu kan, orang duk mengajak tu, ada. Dia berhenti sat situ. Dia pun telefon dengan cakap-cakap kawan dia, mari. Pekerja dia mari, letak. Nah, tak pergi, dia kata tolong ambil lepas ni ambil. Lepas dengar mengajar ni ambil. Dia pun ambil seluk poket dia bagilah sampul tu bagi ke Syekh. Tu bahagian Syekh. Hak mengajar tu, dia hadiah. Hak dengar-dengar ni, dapat air satu, buah apple satu, kurma, ada satu kurma. Kurma dia tokai kurma, ladang kurma dia macam ladang sawit, dia riak tu. Sejauh mata memandang. Kaya. Lepas tu ada sampul. Buat air, kurma, apple, saya ingat ada sampul. Saya pernah terima sampul tu. Kita duduk saja, mari lepas maghrib rezeki kita boleh jadi. Duduk saja, duduk dengar Syekh tu mengajar, duduk relax sementara tunggu isyak tu. Ramailah orang dia pakai kitab semua ni, mari duduk dekat dengan Syekh tu. Syekh tu pesan lalu, semua nanti keluar kat sini, Syekh kata. Ambil seorang satu ambil lah tu. Kita ambil lah, ingat apa, ingat ke dia bagi biasa, dia apple apa semua tu je. Kita pun ambil kan. Balik hotel, buka sampul tu, 500 duit. 500. Orang dalam tu saya rasa ada dalam 100 lebih halaqah Syekh tu. 500. Satu sampul 500, satu sampul 500. Oh. dan aku makan nasi unta tu gitu. Panggil kawan, jom. Ni rezeki tersepak, dia kata alhamdulillah dia lah. Panggil kawan makan nasi unta. Anak unta tu dia tekak duk gitu. Dah, tu baru berapa 200 lebih saja satu masa duk makan 3-4 orang. Allahu Akbar. Lepas tu, saya pun ceritalah ada budak kawan tu, dia duduk Mekah lama. Nah, dia kata tu, Sulaiman Ar-Rajhi. Tuan-tuan pergi ke Mekah ada Ar-Rajhi, Masjid Ar-Rajhi. Besar masjid. Tepi masjid tu ada mall. Dan tepi mall tu ada, ditulis situ, tempat pelihara anak yatim. Ada situ. Orang pergi situ memang dapat duit. Dia untuk pelihara khas, untuk pelihara anak yatim. Tu, duit dia memang banyak. Dia kata satu hari, dia cerita bila dia wawancara, orang tanya dia, macam mana Syekh boleh
sedekahkan semua harta Syekh. Syekh boleh sedekahkan semua harta Syekh, hanya tinggal saham di papan tanda sahaja. Modal syarikat je. Habis boleh sedekah dalam masa lebih kurang dalam setengah jam tak sampai, untung berlipat kali ganda lebih pada sedekah. Macam mana Syekh boleh yakin derma semua ni? Dia kata aku dia baca Quran, dia kata lepas asar aku baca Quran. Jumpa satu ayat, mathalul ladzina yunfiqu fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanafi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Perbandingan orang yang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ibarat satu tangkai tumbuh 10 tangkai. 10 tumbuh 100, beranak. Jadi benih, jatuh ke bawah, jadi benih lagi. Bila aku baca tu, kata aku yakin ayat ni, dia kata. Aku yakin. Dan aku bukan kata nak try, dia tak try dah. Aku nekat. Aku nak bagi semua harta milik aku. Duit dalam bank. Hak tinggalnya rumah kereta gitu, duit bank semua bagi. Hak tinggalnya modal aku sahaja. Aku yakin dengan ayat Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala gandakan rezeki dia 4 kali ganda lebih pada hak dia bagi. Oleh kerana itu, kita bagi kepada orang, sama ada orang susah ke, anak yatim ke, siapa sahaja, bukan niat untuk orang tu balas kembali pada kita, tidak, tapi biar Allah yang membalas kita dengan sebaik-baik balasan. Itu situ niat kita kena duduk tu. Baik, last sekali malam ni berkenaan dengan anak yatim ni. Allahu Akbar. Barang siapa man qabada yatiman min bainil muslimin, barang siapa yang memelihara anak yatim dan memberinya makan dan minum, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga kecuali dia telah melakukan dosa tidak dapat diampuni. Itu syirik. Maknanya Allah Ta'ala pasti masukkan ke dalam syurga, tapi kalau ada syirik, minta maaf, tak boleh. Syarat dia boleh masuk syurga, tapi jangan syirik satu perkara je. Sebab syirik ni ataupun dosa besar, yang kena bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala baru dapat masuk syurga. Bermakna besarnya pahala mereka yang duduk bersama dengan anak yatim dan mereka selalu menjaga anak yatim. Nabi Allah Ta'ala kata, kul islahul lahum khair, katakanlah perbaikilah keadaan anak yatim itu amatlah baik. Islah maksudnya melakukan kebaikan. Rumah dia buruk, tolong pergi tengok rumah dia, ya, keluarga dia susah, tolong bantu keluarga dia, beri beras sebulan banyak ni, sebulan banyak ni, orang minggu ni jiran ni bagi, minggu depan jiran ni bagi. Ataupun dia pandai buat apa, dia pandai meniaga apa, orang pisang ke, orang ubi ke apa, beri modal pada dia. Mak dia tu lah, beri modal pada mak dia tu, boleh pelihara anak dia, selesai masalah. Ataupun kalau bini kita baik, ambil buat jadi bini kita. Kalau boleh lah, rezeki lah tu. Dah, rezeki lah tu. Tapi orang nak cari mana hak kita? 1000 dalam 1. Bini kita kata, bukan nak jaga nak yatim tu, duk remak yatim tu lah. Ada susah juga gitu. Susah juga. Sampai nak bercerai pun ada, tuan-tuan. Suami ni niat baik, niat nak pelihara anak yatim tu. Kebetulan mak yatim tu segok sikit. Nah, jadi petang-petang dia pergi hantar makanan, petang-petang dia hantar makanan. Kawan pada isteri ni, kita angkat gambar sekarang ni kan ada telefon, dah, ada WhatsApp. Tangkap gambar tu. Suami duk bagi makanan, mak janda tu duk ambil makanan. Pop masuk WhatsApp. Dia tengok suami hang, hari-hari aku nampak duk sini. Balik tu. Tunggu atas sofa gitu, kaki gedik. Dah, darah turun naik isteri ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam askar jawab. Baru masuk nak buka pintu, abang tak payah gimana. Duduk. Kita bincang dulu. Hari ni abang kena tinggal saya. Apa pula nak tinggal-tinggal ni? Tengok, suami niat baik. Memang nak buat baik ada ujian. Ada ujian nak buat baik ni. Memang ada ujian. Ujian terbesar sekali isteri dia. Kalau tahu dah selama ni orang duk bercakap betul lah, duk pergi rumah dia tu, duk buat apa, tak tahu petang-petang pergi.
Syekh Asyik duduk pergi rumah dia buat apa? Dah lagi makan dia jual roti pisang, jual cendol. Tak ada kedai cendol lain nak pergi. Dia kata tak ada kedai cendol lain nak pergi. Marah tak cendol dia sedap. Hai esok beri beras kilo, beras pulut biar saya buat cendol. Makan sampai muntah. Suami ditanya apa besar dia bagi tahu apa? Li gambar ada ni. Tak kira nak bercerai, tak kira. Siapa kerja Pak Khodi? Dia cerita anak berapa orang, kalau dia tanya, anak 10 orang. 10 orang dah anak cucu. Cucu ramai dah nak bercerai lagi. Fitnah punya pasal. Kesian suami. Suami nak jawab lebih-lebih, semput. Dah, pakai dah sejak boleh nak jawab tu, semput nak bercakap tak boleh. Tak kira lah Tuan Khodi kena selesai hari ni. Tok Imam kena selesai. Ni, saya dah ada gambar dah ni, dia pergi rumah mak janda ni hari-hari. Kesian kita. Nampak ni? Tertuduh kita. Sebab apa? Sebab kawan tu. Bini kita duk berkawan dengan setan, bukan kawan dengan orang tu. Dia berkawan tu orang tapi bertanduk sikit. Itu pentingnya berkawan dengan kawan yang baik. Memang kita nak buat baik, niat kita ikhlas, memang ada cabaran yang banyak. Tapi kita tu dia bagi saya saja sudah. Yang kita duk bagi duk menyembang tu apa? Awak sihat ke hari ni? Kita pula. Marahlah kawan tu. Tak payah tanya lah, nak bagi-bagi balik-balik lah. Kita pula jadi banyak tanya. InsyaAllah kita dapat sama-sama amalkan untuk berlaku adil kepada semua orang dan terutamanya kepada anak yatim. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi